warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi tajuk ni ialah berkenaan dengan sosiopolitik Melayu, ke manakah kita. Untuk permulaan dalam sistem politik yang kita fahamlah pada hari ini, kita duduk dalam beberapa set politik. Sama ada demokrasi, monarki mutlak ataupun monarki berperlembagaan, republik, komunis. Jadi ini adalah sistem politik yang ada di dunia lah pada masa ini. Tapi saya bukan nak cakap sangat pasal teori-teori politik ataupun falsafah politik. Cuma saya nak fokus kepada ke mana kita sepanjang tempoh kita mencapai kemerdekaan ni lah. Dan dalam penelitian saya lah, di beberapa Facebook kawan-kawan, ada yang satu topik yang menarik lah, ditulis berkenaan dengan sesudah kita merdeka, kenapa isu ekonomi Melayu sampai sekarang masih lagi diperdebatkan dan dibincangkan lah. Dan sepatutnya sebagai sebuah negara yang memiliki penduduk dominan yang paling ramai, iaitu kita lah, orang Melayu, sepatutnya kita sudah mengerak langkah yang lebih baik. Walaupun daripada segi kajian-kajian sosial, kajian-kajian sosiologi mengatakan bahawa Malaysia adalah antara negara yang antara negara membangun yang begitu cepat lah kadar pertumbuhan dia lah. Okey, saya bukan nak sembang pasal politik semasa, tetapi saya harap lah supaya pendapat dan pandangan saya ini tidak dimanipulasikan dengan isu-isu politik semasa lah. Sebab saya bukan tak minat dengan isu politik semasa, tetapi saya rasa dalam tempoh masa ni adalah masa bertenang. Jadi kita fokuslah kepada raja masing-masing. Okey. Jadi persoalan yang ditanya pada saya petang tadi ialah berkenaan dengan satu kumpulan yang dipanggil bangsa bubble. Okey, jadi saya pun tak tahu sangat bangsa bubble ni apa dia. Cuma mereka kata bangsa bubble ni satu grup Melayu yang kaya-kaya duduk di bandar. Mereka ni dah senang lenang. Kemudian mereka mengatakan bahawa orang Melayu yang berada di peringkat bawah ni orang-orang Melayu yang malas berusaha dan sebagainya lah. Istilah malas dan sebagainya ni satu perdebatan yang sangat panjang dibincangkan oleh orang politik, orang sosiologi, orang sejarah dan sebagainya lah. Tapi saya melihat kepada, kalau kita ambil sudut kalau kita ambil sudut pandang sosiologi, sebenarnya ahli sosiologi Melayu ni tak ramai. Malah ahli sejarah juga taklah ramai mana kalau nak dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Cuma bila kita tengok daripada segi sosial masyarakat Melayu, kita kena sedar bahawa kerana nilai setitik habis susu sebelanga, kerana seorang yang buat pasal ataupun satu kumpulan lain yang buat pasal, jadi semua orang terpaksa bergabung mempertahankan istilah-istilah yang kurang enak didengar oleh orang Melayu lah. Contohnya macam kita tengok dalam isu kontraktor lah, kita tengok kontraktor perumahan. Banyaknya kita tahu istilah Alibaba, serah projek tender kepada orang bukan Melayu dan sebagainya lah. Jadi kerana mereka ni, kita ni terpaksa defend lah. Sebenarnya yang malas tu orang macam mereka lah. Orang macam ni lah yang sebenarnya pemalas. Dah dibagi peluang dan sebagainya, tapi mereka dengan mudahnya jual lesen mereka kepada orang bukan Melayu. Kalau kita tengok dekat KL, isu semasa dengan bangla COVID yang Al Jazeera apa semua. Kalau kita tengok dalam set persoalan pemikiran masyarakat tu, kalau kita kaji masyarakat daripada sudut tu, kita akan nampak, kita fokus kepada subjek topik besar dia ialah kenapa bangla tu kata kita macam-macam. Tapi daripada sudut lain, kalau kita baca komen-komen tu, dia sebut dulu bangla ni duduk kat sini menega dan sebagainya. Jadi kat mana dia dapat lesen tu? Siapa yang jual? Jadi orang-orang yang kita tak nampak ni sebenarnya yang duduk di belakang tabir ni lah yang merosakkan kita orang Melayu secara total. Yang ni kita kena tengok dengan jelas. Kita tak boleh terikut-ikut dengan situasi. Saya fahamlah kita pun akan ada rasa marah dan geram. Tetapi di sebalik semua tu, dia mesti ada satu penggerak yang menyebabkan benda tu terjadi. Orang kata kalau kita tak londeh kain, orang pun tak tengok kan. Masalah dah kita dah londeh, and then kemudiannya kita nak marah, orang kata kenapa tengok aku. Padahal kita sendiri yang bagi peluang dan sebagainya lah. Dan ada satu juga dekat Facebook kawan saya tu, Facebook teman di Facebook lah, dia kata ada satu orang ni dia bercadang untuk menjadikan Felda sebagai Rizab Melayu. Okey, cerita Rizab Melayu ni adalah satu kisah ataupun cerita yang panjang lah. Dia akan ada pelbagai komplikasi lah kepada orang Melayu lah terutamanya. Okey, untuk permulaan saya cerita sedikit sejarah Felda. Okey, saya punya final projek saya berkenaan dengan Kampung Baru. Saya fokus Kampung Baru zaman komunis lah.
Jadi bila kita dah duk baca rekod apa semua, original rekod, dan lepas tu kita duk baca laporan-laporan British dan sebagainya, saya secara tak langsung saya nampak, macam ni rupanya kampung Melayu, kampung baru dan Felda. Okey. Jadi dalam cerita Felda ni secara umumnya adalah satu projek sosial lah oleh Tun Razak untuk membantu orang Melayu lah. Sebab pada masa tu kita tak ada lagi dasar ekonomi baru. Ni dalam penulisan saya sebelum ni ada gambar Mahdi dengan gambar Tunku Abdul Rahman, saya ada tulis berkenaan dengan apakah perjanjian ekonomi 15 tahun tu. Jadi selepas, kalau ikut daripada teori 15 tahun tu, dia bukan teori tau, dia satu perjanjian yang memang ada ditulis, tapi perjanjian tu tak tahu sama ada dia rasmi atau tidak, cuma ia memang disebut-sebut oleh orang-orang politik dan sebagainya yang dikenali sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial ni dia bukan satu perjanjian hitam putih yang kita boleh baca. Dia benda ni kita tak tahu mai ikut mana, tapi benda tu memang ada. Ini perjanjian mungkin antara parti dengan parti lah, antara UMNO dengan MCA, kita tak tahu, ataupun dengan tekun-tekun Cina dengan pembesar-pembesar Melayu pada masa dahulu. Kita tak tahu apa jadi sebenarnya. Saya pun masih duk cari rekod dan sebagainya lah. Okey, balik kepada cerita Felda. Felda ni mengambil pendekatan seperti mana kampung baru, mengambil sudut pandang kampung baru, dengan bila mana sepatutnya kampung Felda ni menjadi satu kawasan populasi orang Melayu, dan dengan harapan supaya dalam masa 10 atau 20 tahun lagi ia akan menjadi satu kawasan bandar satelit, ataupun Felda ni dia akan tumbuh menjadi bandar-bandar baru yang akan bersaing dengan bandar-bandar utama lah. Maknanya setiap Felda yang dibangun kat seluruh Malaysia ni sebenarnya tujuan dia adalah untuk menjadi satu bandar baru, bandar yang dikuasai oleh orang Melayu lah. Sebab kalau kita tengok bandar-bandar besar ataupun pekan-pekan ni banyaknya Cina lah. Tetapi malangnya disebabkan politik yang sentiasa berubah, bertukar dan sebagainya, akhirnya Felda tu dia macam tu lah. Dan kalau kita tengok daripada sudut politik pula, sebenarnya Felda ni dia jadi satu lubuk lah kepada orang-orang politik untuk meraih undi dan sebagainya lah. Ni bukan nak cerita CPR Kicini apa semua tak, tapi saya menceritakan tentang keadaan yang berlaku kepada kita. Felda juga sepatutnya menjadi satu tempat selain bandar satelit tu, maknanya bandar satelit ni dia akan ada semua lah. Sudah ada supermarket, dia akan ada pusat macam-macam benda ada dekat Felda. Tapi kalau ikut daripada rancangan Tun Razak, plan Tun Razak 50 tahun Malaysia, sepatutnya dalam tempoh 50 tahun, 70 sampai 50, sepatutnya Malaysia akan jadi sebuah negara maju lah. Tapi sampai tahun 2020, disebabkan permainan politik yang pelbagai dengan macam-macamnya lah, akhirnya tak jadi apa. Inilah yang berlaku lah sebenarnya kepada kita, yang menyebabkan orang Melayu di Felda terutamanya rugi, dan menyebabkan kita ni keluar lah, orang-orang Felda ni keluar. Saya pun menantu Felda, bapa mentua saya orang Felda. Jadi orang muda ni keluar dari Felda sebab merasakan tak ada apa yang boleh dikejar di kawasan-kawasan Felda lah. Berbeza dengan kampung baru, kalau kita tengok lah, kalau mungkin apa tak kaji, tapi saya melihat lah kepada sosial di kampung baru ni, kalau kita tengok pembinaan kampung baru banyak bertumpu di kawasan bandar. Malah kalau kita tengok contohnya dekat Jerantut, Sungai Jan dan sebagainya, dia berkembang menjadi bandar. Dia sikit-sikit dah masuk dah. Kawasan Sungai Jan tu, kampung baru Sungai Jan tu dah masuk dah dalam pekan Jerantut. Sepatutnya benda itulah yang berlaku kepada Felda, tetapi disebabkan permainan politik kita ni yang bagi saya lah, politik kita ni sebenarnya, orang politik kita bukanlah nak menolong kita pun sebenarnya, tapi mereka lebih kepada nak diri mereka dulu. Untuk tempoh 5 tahun ni, apa yang mereka boleh cakap, mereka cakap boleh. Tapi untuk kita ni, di peringkat masyarakat ni, kita tak, apa yang kita dapat untuk tempoh 60 tahun. Cuba apa parti betul-betul kampung kita. Okey, dalam tempoh, kita tak payah macam-macam, dalam tempoh 10 atau 20 tahun apa yang kita dapat di kampung kita. Saya di kampung saya Bukit Kayu Hitam. Okey, 20 tahun. 20 tahun baru dapat tar jalan tu. Tu pun dah bertukar kerajaan apa semua, lalas jalan tar tu pun pecah. Dulu kampung yang sepatutnya, sebab bapa mentua saya dulu dia Felda, jadi dia pindah lah ke Negeri Sembilan lah.
Okey, jadi perubahan-perubahan landscape yang berlaku pada politik tu memberi kesan kepada ekonomi orang Melayu secara tak langsung. Tapi orang politik ni dia duduk retorik. Dia duduk cakap, oh kita politik kena naik, kena kita ekonomi kita kena naik, kita kena majukan ekonomi dan sebagainya. Tapi baik apa nasib kita? Saya cakap berkenaan dengan, saya tak mau banyak. Saya nak 1 juta daripada 18 juta orang Melayu ni kaya. 1 juta saja. Tapi malangnya kita tak dapat lagi melihat seramai 1 juta orang tu lah. Kemudiannya berkenaan dengan cerita bangsa baba ni, saya cakap kat dia lah, kawan saya tu, saya kata kat dia, dia sebenarnya dia marah dekat satu grup ni lah. Dia kata kenapa dulu grup ni masa sekian-sekian parti ni duk merintah, duk kena penjatuhkan parti ni sekian-sekian, tapi bila dah dapat kuasa, kita kena redha dengan apa yang jadi. Jadi saya kata, okey, sekarang ni hang punya stand nak duduk atas politik ataupun hang nak duduk atas intellectual. Kalau nak duduk atas intellectual, kita akan hantam semua orang politik, tak kira parti apa pun. Tapi kalau hang memilih politik, maka hang akan duduk pada pihak politik dan hang akan bergaduh lah sama-sama dalam bidang politik. Okey, saya dulu memang saya pernah lah join sat politik, and then saya tengok macam tak lepi, and then kemudiannya saya keluar lah. Bila saya keluar, saya memilih jalan intellectual. Saya melihat kepada sudut masyarakat, baru saya nampak, oh sebenarnya orang politik ni bohong kita, sekupang. Bukan bohong sekupang, bohong sungguh-sungguh. Kalau kita tengok betul-betul segala macam dasar daripada rancangan ekonomi yang pertama, rancangan Malaysia yang pertama, sampailah rancangan Malaysia yang ke-13 sekarang ni, sejauh mana kita yang di peringkat masyarakat ni mendapat kemajuan-kemajuan yang kita nak. Kita masih lagi duk bergaduh pasal jalan raya berlubang, masih lagi bergaduh lain telefon tak elok, masih lagi duk bergaduh pasal sistem ayat yang tak betul dan sebagainya. Kita ni hidup atas apa sebenarnya? Adakah kita dihimpit secara kita tak nampak, ataupun kita dibutakan dengan manipulasi politik, propaganda yang sebagainya, yang menyebabkan kita tak sedar pun, oh sebenarnya aku ni susah, sebenarnya aku ni nak kena ubah masyarakat, sebenarnya aku nak kena majukan kampung aku, sebenarnya aku nak kena desak orang politik supaya buat benda dengan segera. Tapi kita memilih sesetengah isu untuk kita viralkan. Contohnya macam banyaklah topik yang bawa Ranger duk pergi, isu-isu yang viral dan macam-macam tu, kita ambil daripada situ dan kita melihat, oh ini isu yang sangat penting. Sedangkan daripada sudut sosial, sudut kita sebagai masyarakat, kita yang di peringkat bawah ni, daripada layer yang bawah sekali ni, sebenarnya apa yang kita dapat selampau tempoh tu? Kita tak dapat apa, kita duk bergaduh aku. Kita tak boleh kontrol harga makanan, kita tak boleh kontrol minyak dan sebagainya. Yalah, mungkin minyak tu orang kata ni hak kerajaan apa semua, tapi sebenarnya kita ni, perjuangan kita ni sebagai masyarakat, kita tak payah fikir lah kita nak betulkan negara. Kita fikir kita nak betulkan kampung saja. Apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh buat apa. Itu hakikat yang berlaku. Dan kita menggunakan Facebook ni sebagai satu platform untuk meluahkan perasaan. Itu saja. Tapi daripada segi tindakan dan penyelesaian, tak ada. Ini satu kesilapan yang sangat besar lah kepada kita orang Melayu. Sedangkan kita selama puluh-puluh tahun kita bercakap tentang perjuangan Melayu, perjuangan ekonomi dan sebagainya, tapi kesudahannya tak ada. Fedah yang sepatutnya menjadi bandar satelit, sampai hari ini tak naik-naik. Peluang pekerjaan, contoh pasal Felda tadi, mengutip buku Raja Muhammad Effendi. Selalu saya sebut Raja Muhammad Effendi ni sebab buku dia tak habis mana pun, Perbandaran Orang Melayu. Saya baca pun cemui. Tapi dia ada satu petikan tu, dia kata orang Melayu ni dalam memetik Winstead, dia kata bila orang Melayu pergi ke bandar, kita ni akan dihalau oleh kaum bukan Melayu kerana mereka tak mahu ada orang Melayu ni kaya dan ada persaingan. Jadi mereka halau kita keluar. Okey, kemudiannya orang Cina yang kaya-kaya ni, dia mai ke kampung. Dia akan beli tanah-tanah dengan pelbagai tawaran dan sebagainya lah. Jadi kata-kata Raja Muhammad Effendi memetik daripada kata-kata Winstead tu, dia tanya persoalan. Dia lontarkan satu persoalan. Dia kata, adakah satu hari nanti orang Melayu akan duduk di atas bukit? Disebabkan kealpaan kita rasa tak apalah, jual biar. Ni benda ni pun selalu saya ceramah kat masjid-masjid terlepas. Saya selalu cerita kat orang kampung, saya kata jangan jual tanah. Ini satu benda jugalah yang kita anggap remeh. Tapi kesan dia sangat besar kepada kita orang Melayu.
saya melihat daripada sudut saya sebagai orang bukan politik. Jadi saya senang saya nak hentam. Malah saya pernah sembang lah dengan masa saya ceramah di Negeri Sembilan, satu orang wanita parti ni. Dia duk cerita lah sejarah lagu ni. Lepas tu saya pun kata sesungguhnya orang intelektual dengan orang politik seumpama air dengan minyak, tak boleh duduk sekali. Sebab orang-orang yang melihat orang bukan politik, yang mengkaji politik, melihat kepada kita nak kena betulkan masyarakat. Kita kena betulkan masyarakat. Kita kena bawa tak kisahlah sama ada pandangan tu idealis atau tidak ataupun realis ke, tetapi kita nak membetulkan masyarakat ke arah satu sistem yang lebih baik. Tapi bagi orang politik tak boleh. Sebab kemiskinan penting untuk mereka, orang-orang politik, supaya dapat manipulasi undi tersebut. Jadi bila orang miskin, ramai orang miskin, bila orang Melayu punya ramai miskin, jadi manipulasi politik tu mudah. Mereka tak gaduh nak pikir. Okey, contohnya golongan muda nak ada teknologi internet yang sangat laju dekat satu bandar, contoh satu kampung. Kami orang kampung semua nak. Jadi orang politik ni dia kena fikir macam mana aku nak buat masuk ni. Jadi mereka tak payah bekerja dengan keras untuk memajukan orang Melayu. Sebab mereka dah letak dah. Orang Melayu kita bagi miskin supaya mereka akan terus berharap. Hampa baca dalam buku politik Machiavelli. Machiavelli sendiri dah sebut. Dan banyak orang politik akan ikut apa yang dikatakan oleh Machiavelli sendiri. Sebab tu kalau kita tengok isu di Sarawak, Sarawak kenapa dia tak maju sampai hari ni? Dan mereka sering menyalahkan orang di Melaya lah. Sedangkan kita ni tak tahu apa pun. Politik di Sarawak, orang Sarawak lah yang tentukan. Negeri kita masing-masing, kita sendiri, politik negeri kita masing-masing lah yang tentukan. Tetapi keperluan Sabah dan Sarawak itu, kenapa mereka tu dibiarkan miskin? Supaya mereka tu menjadi satu deposit besar kepada parti pemerintah. Ini yang berlaku sebenarnya. Kalau lah mencapai kemajuan, contoh macam US, negara-negara maju, betapa susahnya orang-orang politik mereka nak menawarkan satu perkhidmatan kepada rakyat. Sebab rakyat dia educated, pandai, kaya dan sebagainya. Tapi di negara-negara macam kita ni, kemiskinan tu adalah satu keperluan untuk meraih undi. Bila hang miskin, hang harap orang politik ni main betul hang punya sistem. Sedangkan orang politik ni, mereka pun tak tahu apa. Mereka mengharapkan orang yang duduk dalam pelbagai bidang kerja ni, contohnya ahli akademik, pejabat-pejabat awam dan sebagainya, yang dah memang bekerja untuk benda tu. Mereka mengharapkan orang macam ni. Sedangkan orang politik, kalau kita tengok dekat Malaysia ni sendiri, semua boleh kata ahli perniagaan. Jadi bila mereka ahli perniagaan, mereka tak melihat kepada struktur sosial, kebajikan masyarakat seperti mana yang diwar-warkan oleh Robert Owen, seorang tokoh sosialis. Sosialis ni bukan kata sangkut dengan komunis tak. Sosialis ni mengimpikan satu kehidupan yang adil bagi semua orang, walaupun meraih keuntungan tetapi adil untuk semua orang. Tetapi masalah dia, ahli-ahli politik kita tergolong dalam kumpulan kapitalis. Jadi bila kapitalis yang duduk memerintah kita, kita nak harap apa sebenarnya? Apa faham tak maksud saya? Benda ni berlaku semasa revolusi industri di Amerika pada tahun 1830. Sebelum tu lebih kurang tahun 1800, kanak-kanak ni daripada umur 6 tahun sampailah ketua bekerja di lomba-lomba dan sebagainya. Tapi kanak-kanak ni bekerja di kawasan lomba-lomba untuk masuk lomba-lomba yang dalam, lomba-lomba yang kecil kan, untuk ambil arang dan sebagainya lah. Jadi sampai satu tahap bila Karl Marx mengeluarkan teori dia pada tahun 1890 lebih, kemudian teori tu sampai ke Amerika, orang yang duk baca ni, orang Amerika yang merasakan ada kepentingan untuk menelaah, mencari ilmu dan sebagainya, mereka mula baca buku teori Karl Marx, iaitu sosialis dan sebagainya. Mereka kata berlaku penindasan di peringkat kerja, di mana kanak-kanak ni sepatutnya tak boleh bekerja, mereka kena sekolah. Jadi pada tahun 1830, Dewan Senat Amerika mengeluarkan satu rang undang-undang untuk melarang kanak-kanak ni bekerja. Dulu dia kerja 12 jam sehari, kemudian dia jadi 9 jam. Lama-lama berubah-ubah sampailah zaman moden, kanak-kanak ni tak bekerja. Tetapi yang menentukan dasar ni, kalau dalam kita baca dalam revolusi industri, yang menentukan dasar-dasar perubahan-perubahan ni adalah golongan-golongan kapitalis yang memberi wang kepada ahli-ahli politik untuk kempen-kempen politik mereka. Sebab tu saya kata, kalau orang Melayu ni kaya, kita boleh beli orang politik, kita lobby orang politik, sebab kita kaya.
Tapi masalah dia, sebab kita miskin, kita nak lobby siapa? Siapa nak dengar cerita kita? Sedangkan orang politik sendiri pemain daripada golongan kapitalis, golongan usahawan yang tak melihat kepada kebajikan. Kalau mereka buat kebajikan sekalipun semata-mata untuk meraih undi. Tapi kita ni, kita yang di peringkat masyarakat ni, sama-sama duduk dalam satu kampung, kita tolong orang dan sebagainya. Sebab kita tolong tu kita tak ada kepentingan apa-apa. Kebanyakan orang politik, dia tolong tu memang ada kepentingan lah. Siapa pun lagu tu. Tak nafi, jangan duk nafi lah. Tak kira lah parti apa pun, masing-masingnya ada kepentingan-kepentingan tersendiri untuk meraih sokongan dan sebagainya. Jadi benda-benda ni lah yang berlaku dekat Malaysia. Apabila kita sendiri pun tak peduli pasal sejarah, kita tak baca bukan setakat sejarah Malaysia, sejarah Melayu, tapi kita tidak mempedulikan sejarah-sejarah di luar negara yang menyebabkan kita tak tahu. Rupanya kita sudah dimanipulasi oleh politik. Kita sentiasa menjadi pengikut. Kita ikut satu isu tu, kita ikut, kita marah. Tapi solusinya tak ada. Ini benarnya yang merugikan kita lah. Jadi balik pada soalan bangsa baba tu, bila kita dikutuk oleh orang bandar orang kata menghina lah orang kampung, katanya malas dan sebagainya. Dalam subset politik dalam kajian-kajian politik, saya cerita kat dia. Jadi kita orang Melayu ni dia ada 3 jenis. Saya pakai teori saya ni, nama dia teori piramid lah. Teori piramid. Di mana kalau kita tengok daripada semua sosial orang Melayu, tak kisahlah sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan sebagainya. Sosial orang Melayu ni, dia ada bandar, pinggir bandar dan kampung. Okey, kalau kita ambil pendekatan segitiga ni kepada sudut politik, kita ambil orang bandar, orang pinggir bandar dan orang kampung lah. Ni minta orang cakap lah, saya mungkin akan cakap politik sikit, saya sentuh sikit lah. Kalau kita tengok dalam situasi 10 tahun ke belakang, majoriti kawasan bandar pembangkang. Pinggir bandar 60-40. Ada kawasan pinggir bandar yang dimenangi oleh belah kanan, ada yang dimenangi oleh pembangkang lah. Dan kawasan kampung majoritinya oleh kerajaan hari inilah, parti-parti politik hari inilah. Jadi kalau kita tengok daripada sudut tu, daripada sudut 3 segi ni, sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam politik ni, mereka dah pecah dah subset tu. Mereka dah nampak dah, okey, daripada supaya politik dan sebagainya, mereka dah boleh baca dah. Okey, kawasan ni boleh menang, kawasan ni tak boleh menang, kawasan ni boleh kalah, kawasan ni boleh kalah. Jadi, tetapi benda yang dikaji dalam politik itu tidak dibawa ke dalam ekonomi Melayu, ke dalam sosioekonomi. Okey, baru ni kita pun baru tahulah, dalam masa tempoh 2-3 tahun ni, baru kita tahu pasal T20, B40, M40. Baru kita tahu ada subset-subset tu sebenarnya. Jadi di manakah lokaliti-lokaliti mereka ni? Orang B40, majoriti duduk kampung. Bagaimana kerajaan ataupun parti politik menyediakan satu keperluan untuk bantu orang kampung? Ada tak satu propaganda ataupun satu manifesto untuk membantu orang kampung? Tak ada. T20, M40 yang duduk di pinggir bandar, dia akan dapat sikit. Dia akan dapat tempiah daripada orang-orang duduk di bandar. Jadi manifesto yang ditumpukan sebenarnya kalau kita tengok dalam parti politik, mereka betul-betul fokus bandar. Jadi kita ni dapat apa? Ni hang yang duduk kampung ni dapat apa? Sebab tu kita ni semua lari duduk bandar. Pasal di kampung, orang politik tak sediakan untuk kita. Kerajaan yang memerintah, tak kira lah parti mana pun, tidak menyediakan keperluan untuk kita supaya membangunkan kawasan kampung kita. Disebabkan keperluan tadi, keperluan kepada kemiskinan untuk menjana undi. Ini yang berlaku sebenarnya kepada kita. Jadi kita ni jadi lagu mana? Lepas tu kita sembang pasal ekonomi Melayu, kita nak bangunkan ekonomi Melayu dan sebagainya. Benda-benda macam ni lah yang saya tak tahulah, mungkin orang tak sedar ke, orang tak kaji ke, tapi saya melihat kepada banyak buku-buku yang ditulis ahli sosiologi Melayu, buku politik orang Melayu. Saya tengok, saya membandingkan dengan buku-buku politik Cina, orang Cina yang duduk di tanah Melayu yang menulis tentang bagaimana mereka melihat orang Melayu. Jadi apabila saya duduk baca-baca, saya buat perbandingan, barulah saya nampak kepada inilah yang berlaku kepada orang Melayu. Inilah yang berlaku kepada sosial masyarakat Melayu di Malaysia sampai hari ini. Kita tidak disatukan di bawah satu cerita. Kita tak disatukan di bawah satu jalan. Okey, kalau semua orang duduk bawah satu jalan, kita boleh maju dan kita boleh kaya. Tapi malangnya apabila sistem kapitalis tadi ni, orang-orang kapitalis yang duduk di belakang yang menentukan dasar-dasar tertentu, maka kita terpaksa pula bersaing dengan pendatang tanpa izin dan sebagainya.
Sedangkan kita duk kata, kita duk negara sendiri, kenapa kita tak boleh senang kan? Dan kita terpaksa pula bersaing dengan orang bukan warga negara dalam bidang pekerjaan dan sebagainya lah. Adakah benda ni salah kita? Bagi saya tidaklah. Bagi saya yang salahnya adalah orang-orang yang menentukan dasar. Siapakah orang menentukan dasar ni? Orang politik lah. Duduk 5 tahun, contohnya macam tempat saya tak mau sebut di mana. Bila dia mati, dalam bank dia ada 700 juta. Benda ni memang ada berlaku, tapi saya tak mau sebut lah. Jadi sebenarnya tu saya kata, orang politik ni betul ke mereka berjuang untuk kita? Kalau betul-betul mereka berjuang untuk kita, mereka akan sentiasa fikir pasal masyarakat. Bukan sekadar tolong bantu, turun ke padang jumpa orang kampung, okey rumah terbakar sekian-sekian, okey tolong buat gini, bagi beras apa tak. Cerita dia bukan satu individu di kampung tu, tetapi masyarakat keseluruhannya di kampung tu, apakah yang patut disediakan. Contohnya, okey, masalah air di kawasan ni, macam mana nak selesaikan? Buat tangki baru ke apa ke dan sebagainya. Sedangkan mereka ada peruntukan, tapi mereka tak guna pun peruntukan tu. Contohnya kampung Pak Mentua saya. Contoh kampung Pak Mentua saya, air tak ada, selda. Nak tunggu air tu tengah malam, baru ada air sampai pukul 6. Sekali pukul 6 pagi sampai pukul 12 air tak ada. Katanya tekanan rendah. Lepas tu hampa bayanglah. Ni contoh tau. Okey dekat Semenanjung ni masih ada lagi masalah air. Sedangkan kita duk cerita pasal persesaan air dan sebagainya, tapi apa yang jadi kat kita? Kita nak kena desak. Okey, orang kampung bila tanya kat bapak, "Pak, macam mana air?" "Air aku ni." Orang tua-tua. Depa boleh buat apa? Depa nak report depa, leleh depa tak apalah, undi je lah. Undilah peti sekian-sekian ni, janji kita air tak ada, tak apa, tak susah. Janji kita selamat daripada segi ekonomi, daripada segi politik. Sedangkan yang kita perjuangkan dalam politik ialah ekonomi. Bukan kita undi mereka untuk bagi mereka kaya. Kita undi mereka untuk bagi kita senang. Itu tujuan kita undi. Ni contohlah cerita tadi tu. Jadi selepas beberapa ketika, bila dah ada orang push, barulah naik. Macam kisah budak TM tu lah, yang kat Sabah tu sampai kena pajak pokok apa semua, barulah. Jadi sampai bila kita nak duduk dalam situasi masyarakat yang kita nak kena virus dia? Nak kena virus, api air, bil api naik apa semua, kita nak kena bisi baru nak turun. Jadi sampai bila kita ni nak kena hidup dalam keadaan redha? Redha ni tak salah, tapi kalau terlampau redha ni dia bodoh nama dia. Redha ni tak salah, tapi kalau terlampau redha ni dia jadi lagu tu lah. Redha tak kena tempat. Jadi kita bukan melawan sistem untuk diri kita. Sebenarnya kita melawan sistem untuk keseluruhan masyarakat. Benda-benda macam ni lah yang selalu disebut oleh Karl Marx, yang memperjuangkan golongan marhain, golongan pekerja kelas bawahan, yang mengatakan tanpa ada masyarakat kelas bawahan, kelas pertengahan dan kelas atasan takkan wujud. Ini yang berlaku sebenarnya, yang saya duk tengok dalam banyak benda lah. Dan bila kita tengok dalam situasi segitiga teori saya tu, teori segitiga tu, kalau kita tengok daripada segi ekonomi, kita tengok orang Melayu duduk di bandar, kaya, tapi kita tak tahu apa mereka buat. Saya duduk di bandar lah, saya tahu lah macam mana hidup di bandar dan sebagainya. Tapi bandar saya ni bukanlah macam KL, taklah macam Johor Bahru dan Penang dan sebagainya, tapi saya merasa duduk di bandar lah. Kemudian kawasan pinggir bandar, saya masuk tengok kawasan kampung. Ekonomi kita ni sebenarnya, kalau hampa tengok betul-betul ekonomi kita, semua bahan-bahan mentah mai daripada kampung. Mereka guna alasan, okey, barang nak proses bla 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 bla, end user di bandar, barang tu jadi mahal. Kalau kita fikir logik, kenapa negara China, hampa tengok negara China, hampa selalu duk tengok video kat Facebook kan, dia buat macam-macam, semua mai daripada kampung, produk-produk daripada kampung. Tapi pasal apa di China, tekuk orang kaya yang muncul pada hari ni, semua mai daripada kampung. Tak ada pun yang mai daripada bandar, yang tiba-tiba mai kaya di bandar, tak ada. Semua yang kaya-kaya di China tu mai daripada kampung. Sebab tu panggil berak merata. Dia uncivilized, tetapi dia kaya. Tapi kita terbalik. Kita ni yang duduk kampung ni duduk miskin. Sedangkan perolehan bahan mentah dan sebagainya mai daripada kampung. Tapi manipulasi harga saat tadi tu yang rugi kita. Jadi apa mekanisme yang disediakan oleh bukan takat kerajaan hari ni, tapi kerajaan-kerajaan sebelum ni, pemimpin hari ni, apakah mekanisme yang disediakan untuk bantu kita orang kampung? Tak ada. Kita hidup kita ni diasuh supaya taat pada pemerintah. Pakai nama sultan. Kita kena taat. Dan kita taat pada sultan sudah. Sultan keluar titah, kita ikut. Kita bukan dia. Tapi kita bukan disuruh ikut kata-kata orang politik. Kita undi mereka. Kita berhak untuk ubah mereka. Kita berhak untuk memilih mereka. Kita tak berhak untuk memilih sultan.
kena faham konsep. Tapi orang kita ni dia tak faham konsep. Tu jadi kita ni tak bergerak. Kita bergerak ni macam slow. Sedangkan kita duk membandingkan dengan tempat-tempat lain, negara-negara lain. Kita tengok Thailand, kita tengok Singapura dan sebagainya, depa maju. Kita bukan kita tak cakap, kita bercakap. Tapi situasi politik ni lah yang menyebabkan kita tak ke mana. Contoh dalam bidang saya bidang sejarah. Apa perkembangan yang berlaku dalam bidang sejarah? Hampa tengok kat Malaysia. Apa yang berlaku? Hampa ada nampak pembinaan monumen, hampa ada nampak pembinaan muzium, hampa nampak ke muzium di-upgrade, dinaik taraf menjadi muzium digital yang ada keluar macam dekat saya pergi muzium 3D, macam saya pergi dekat Semarang, ada satu muzium 3D. Ada tak benda-benda itu? Tak ada. Muzium 3D ni ada satu Cina buat tak salah saya dengar di Perak. Cina juga. Jadi Cina ni duduk tang mana? Kita yang duduk bercakap kita ni ketuanan Melayu. Kita ni tuan. Jadi kita ni di mana sebenarnya? Sebenarnya kita ni dimanipulasi politik. Kita terlalu obses dengan politik sampai kita lupa hak dan kebajikan kita. Dan kenapa kita undi depa? Kita undi depa untuk depa tu tolong kita ubah hidup kita. Bukan kita undi depa untuk kita ikut depa. Depa makin lama makin kaya. Apa tengok ahli politik kita, tak ada yang tak kaya. Semua kaya. Kita duduk lengguni juga. Kita duduk macam ni juga. Okey, pagi makan pagi, petang makan petang. Nak beli susu Pampers kena minta sedekah. Hujan berpanas, jual ayak, jual kuih, pergi minta sedekah. Ada lagi orang kita nak minta sedekah. Sampai nak kena ada orang macam Uncle Kentang, nak kena ada orang macam Ibit Liu. Tapi yang kita duduk bergaduh, pati hal tak betul. Tapi yang duduk buat dasar ni kita tak nampak pun. Saya duduk iklan apa-apa pun, saya rasa bukanlah semua orang nak ambil iktibar. Saya rasa orang pun ambil mungkin keluar tengah kanan, masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Tapi saya tengok dalam contohnya bidang saya tadi tu, saya kata tak ada apa pun yang berlaku. Yang pergi cium kering tu buat apa? Kita pergi Thailand, kita tu bangga kita tengok Thailand, depa boleh buat. Depa sampai buat filem langka suka. Sedangkan depa tu duk bermusuh dengan orang Melayu. Tapi depa boleh buat. Kita ni tak boleh buat. Bila kita nak buat, kena sekat. Padahal yang kena duk sekat kita ni bukan orang lain, orang politik dan yang mendapat, yang dicucuk oleh golongan minoriti. Solusi dia kita kena ubah sikap kita lah. Kita kena matang dalam berpolitik. Kita kena tengok, bukan setakat kita tengok parti. Kita nak tengok manifesto dia. Manifesto yang ada di kampung-kampung ni, apa dia yang dia nak bagi manfaat untuk kita. Dan kalau kita ada duit, contohnya macam kita ada kawan-kawan yang berniaga apa semua, yang bisnes lah, tak kisahlah bisnes apa-apa, kita tolong lah. Selalu saya duk sebut lah, banyak-banyak video saya pun saya duk sebut lah. Jadi kita tolong. Kalau tak mau beli tak apa, tolong viral. Bagi kawan tu jadi kaya. Kawan tu kaya, dia akan tolong kita balik. Mungkin dia tak tolong kita, tapi dia akan tolong orang lain. Ataupun dia akan satu hari nanti dia akan tolong anak cucu kita. Tapi yang pertama-tama sekali, kita kena ubah sikap kita lah. Kena banyakkan membaca. Saya dulu pun duk bergaduh orang ni, duk bergaduh kat Facebook, duk jadi keyboard warrior apa semua. Sampai saya mengaji kat universiti, saya dinasihatkan supaya banyak membaca. Bila saya dah banyak baca, barulah saya nampak macam ni yang berlaku sebenarnya. Manusia tanpa ilmu ni, dia seperti dia macam kita duk bergaduh tak maaf cakap lah tu. Dia macam kera duk bergaduh. Wah, bising, pompang. Yang pergi bergaduh seorang kan. Yang lain tu tukang mesin. Lepas tu habis. Untuk melihat semula kepada benda-benda ni, balik kepada cari solusi tu, selain pada ubah sikap kita kena bersedia lah untuk menghadapi segala kemungkinan. Sebab dalam soalan yang ditanya kat saya tu, apa pandangan abang kepada Malaysia dalam masa 10 ataupun 20 tahun lagi? Okey, saya kata pandangan saya mudah ya. Saya kata kalau kita mungkin tak bersedia untuk melepaskan hak-hak istimewa orang Melayu, dan saya rasa dalam tempoh 20 tahun ataupun 30 tahun akan datang, kita masih lagi akan bergantung kepada hak-hak istimewa orang Melayu untuk membangunkan diri kita lah. Tetapi kalaulah kita betul-betul orang politik kita betul-betul membantu kita daripada segi penyediaan struktur dan prasarana dan sebagainya, kita akan keluar. Dan kita seperti mana memetik kata-kata Tun Dr. Ismail. Tun Dr. Ismail, dia kata satu hari nanti orang Melayu akan mempertikaikan hak-hak istimewa orang Melayu. Orang Melayu sendiri. Dan kalau hampa baca dalam majalah, saya tak ingat majalah tu ada kat saya ni, tahun 75, mengatakan bahawa seorang Cina ni, ahli politik, saya tak ingat nama dia, ada dalam majalah kat mana nanti saya tunjuk lah, Dewan Budaya ke apa. Dia kata satu hari nanti orang Cina akan berpecah daripada segi daripada politik dia. Maknanya satu hari nanti orang Cina ni dia akan pecah belah lah. Dia takkan ada dah MCA, dia takkan ada dah DAP dan sebagainya lah. Mereka akan berpecah. Dan saya kata kat kawan saya tu, saya kata
Satu hari nanti kita tidak akan melihat kepada parti berdasarkan perkauman, tetapi kita akan melihat kepada parti berdasarkan kepentingan masyarakat. Kalau menggunakan teori, kalau saya pakai teori saya, teori tiga segi tu, maknanya setiap kelompok-kelompok tu akan memperjuangkan nasib masing-masing lah. Orang bandar cara orang bandar, orang kampung cara orang kampung, pinggir bandar cara pinggir bandar. Dan persaingan yang berlaku tu dia adalah di antara Melayu dengan Cina lah. Tapi susah juga nak dinafikan bahawa orang Cina ni memang di mana-mana negara Asia Tenggara, mereka adalah orang yang dominan. Malah di Thailand sendiri, yang menguasai sektor ekonomi di Thailand adalah teko-teko Cina lah, yang tukar nama kepada Siam. Ini hampa kena baca sejarah Kunak nama dia. Dia ada dua jenis kumpulan di Thailand, iaitu Bunak dan Kunak. Kunak ni adalah gelaran bagi orang Cina yang kapitalis Cina lah, yang diangkat sebagai bangsawan. Manakala Bunak ni adalah masyarakat tempatan yang menjadi pahlawan lah, ataupun menjadi hulu balang dan kemudian diangkat sebagai bangsawan. So di Thailand ni ada satu family nama dia Kunak. Kunak ni adalah family Cina yang menguasai hampir keseluruhan industri ekonomi di Thailand. Begitu juga dengan Indonesia. Walaupun Indonesia sentiasa menekan minoriti Cina di sana, tetapi hakikat dia memang Ahok betul lah. Ahok ni lah yang menguasai ekonomi di Indonesia. Begitu juga di Malaysia. Cuma berbeza di Malaysia dengan Indonesia ni, kita masih lagi ada ahli-ahli politik. Bukan saya tak kata orang politik tak bagus, tapi ada juga ahli-ahli politik yang sedar bahawa kalau kita ketinggalan daripada segi ekonomi, maka kita akan terjajah buat selama-lamanya, sama ada sedar ataupun tidak sedar lah. Berbeza dengan Indonesia, sebab mereka terlampau ramai dan sebagainya. Jadi untuk memajukan ekonomi Indonesia ni sangat sukar lah. Dan mereka terpaksa bersaing lah dengan pasaran terbuka, laissez-faire yang sangat besar lah. Tapi sebab tu kalau kita tengok di Indonesia, bila sampai satu tahap, bila mereka tengok je orang Cina ni dia lain macam, mereka akan bunuh terus, mereka akan hentam terus. Jadi masyarakat Cina di Malaysia, dia belajar banyak tengok dengan apa yang berlaku di Indonesia lah. Dari segi ekonomi, kalau kita banding dari segi politik dengan Cina, mengikut pandangan Abdul Aziz Maktun dalam buku dia Politik Al-Imam yang ditulis pada tahun 1996, dia pun dah arwah dah. Kita ni ketinggalan 30 tahun dengan Cina dari segi politik, dan kita ketinggalan 40 tahun dengan daripada segi ekonomi dengan orang Cina. Kita tidak diberi peluang pada peringkat yang paling awal sekali. Kalau kita tengok daripada segi sistem politik kita dulu duduk dalam sistem feudal. Okey, sistem feudal di mana orang feudal ni adalah orang raja, pembesar dan bangsawan lah. Jadi dulu-dulu orang yang kaya adalah golongan ni. Golongan rakyat kita ni, tok nenek kita dulu orang biasa lah, hamba abdi, hamba saya dan sebagainya lah. Dan tak mustahil lah tok nenek kita ni main benda hamba abdi, duduk kerja dengan orang besar-besar, orang raja dan sebagainya. Bila British masuk, golongan yang sedia ada, golongan bangsawan ini tetap kekal dengan struktur kekayaan mereka. Tetapi British bawa satu budaya baru, iaitu budaya pasaran terbuka, laissez-faire. Laissez-faire itu membuka peluang kepada orang yang ada kemahiran dan sebagainya untuk berdaya saing, untuk maju ke depan. Jadi tumbuhlah satu kumpulan baru yang tak ramai lagi masa tu. Jadi kita ada orang kaya lah, orang kaya yang baru-baru nak naik, ni tahun 50-an, 60-an, tapi masih lagi majoritinya miskin. Kemudiannya bila masa kita nak merdeka tu, balik pada cerita yang perjanjian 15 tahun saat tadi ni, perjanjian tu tamat tahun 1972. Jadi untuk supaya tidak tuntutan itu tidak dibuat oleh golongan bukan Melayu, maka dicetuskanlah cerita 13 Mei 69 tu tadi. Bagi saya cerita 13 Mei 69 bukanlah satu agenda yang saya saja nak jadi, tetapi memang adalah satu rancangan yang disusun dengan begitu rapi lah. Ini berdasarkan dengan pelbagai rekod lah, yang memang dia satu puzzle yang sangat rumit. Tetapi kalau hampa jumpa dia punya titik tolak dia, hampa akan nampak bahawa ia memanglah berkait dengan perjanjian yang saya sebut tadi, kontrak sosial tu tadi. Jadi sebelum ni pun saya memang ada sebutlah, dah ada 2-3 video saya yang kita perjanjian tu dia akan tamat 15 tahun 72. Kalau tak dibuat apa-apa sampailah tarikh tahun 72, orang Melayu langsung mampus, orang Melayu langsung mati terus. Sebab
dalam perjanjian tu kaum Cina berhak, bukan kaum Cina saja, kaum bukan Melayu, dia berhak untuk mempersoalkan kewujudan badan-badan kerajaan yang membantu orang Melayu daripada segi ekonomi. Contohnya MARA, Felda, Felkra, MADA dan sebagainya. Jadi dalam persoalan tu, dia kata kenapa sampai bila nak bantu orang Melayu. Jadi dicetuskanlah 13 Mei 69 dan tahun 70 wujudlah dasar ekonomi baru untuk membantu orang Melayu, di mana dalam dasar ekonomi baru juga memperuntukkan equity 30% apabila orang Melayu sudah kaya. Apabila majoriti 30% itu sudah tercapai, maka semua bantuan-bantuan dan hak-hak istimewa orang Melayu berhak dipersoalkan oleh orang bukan Melayu yang menjadi warga negara Malaysia, bukan berdasar kepada keturunan lagi, bukan berdasar kepada keturunan ataupun IC yang pertama, tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi warga negara Malaysia dan sudah mendapat IC biru dan berhak mengundi. Ini cerita dia 13 dasar ekonomi baru yang hangpa kena faham. Ni saya selit sikit politik. Dan sebab itulah DAP buat tender terbuka sebagai persediaan supaya orang-orang Melayu bersedia untuk menghadapi situasi tak ada dah meritokrasi dalam ekonomi. Ni cerita dia. Dan bila nampak benda ni berlaku, jadi pemimpin-pemimpin Melayu yang tak mau sebut nama, bubarkan kerajaan sedia ada, kerajaan hari tu. Apa pilihan kita? Hampa nak duduk dalam 30% ataupun hampa nak kekal dalam keadaan macam ni? Terbuka pula rahsia. Okey, untuk cerita di Sarawak ni, kita kena faham politik start daripada zaman Brooke. Okey, zaman Brooke ni memang James Brooke dia pecahkan Sarawak ni, Iban dibagi sebagai orang jadi tentera, Melayu duduk dalam politik, Cina duduk dalam bidang ekonomi lah. Tapi kalau hangpa baca buku The Third China tulisan C.P. Fred Gerard, orang Cina di Cebu pernah memberi wang kepada Soekarno untuk konfrontasi 1993. Benda ni ada ditulis dalam buku C.P. Fred Gerard. Hampa cari buku dia, hampa baca. Saya orang kata saya fitnah, hampa baca buku dia, C.P. Fred Gerard, The Third China, menulis tentang bagaimana SUPP memberi wang kepada tentera Indonesia untuk melakukan konfrontasi di Sarawak pada 1963. Jadi cerita mereka nak keluar daripada, dan sebelum tu lagi, semasa Perang Dunia Kedua, Charles Vandenbroek berjumpa dengan BMA, British Military Administration di Semenanjung. Pada masa tu tahun 45, orang Cina di Sarawak, terutama di kawasan Kuching, telah berjumpa dengan Charles Vandenbroek untuk membeli Sarawak. Mereka nak beli Sarawak. Mereka kata, kami nak beli semua. Hang letak harga apa-apa pun kami akan beli. Tapi Vandenbroek atas nasihat BMA, BMA kata jangan jual disebabkan kami tak mahu Sarawak ini akan menjadi satu pusat komunis di kawasan Asia Tenggara. Sebab masa tu Cina tengah naik tahun 46 dan 49 PRC, Mao Zedong menang dan menubuhkan Republik Rakyat Cina. Jadi British dia dah baca awal, dia kata kalau Sarawak ni dijual kepada orang Cina ni, jadi Sarawak ni akan jadi satu center ataupun pusat kepada komunisme di Asia Tenggara. Dinasihatkan kepada Brooke supaya jangan jual lah, dan masukkan Sabah Sarawak ke dalam Malaysia lah, dan kemudiannya mereka bersama lah. Jadi cerita di Sarawak ni, politik Sarawak ni berbeza disebabkan kita ada syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh British dan Charles Vandenbroek sendiri. Sebab mereka masuk ke Sarawak, ke tanah Melayu bukanlah atas persetujuan mereka lah secara langsung, tetapi disebabkan situasi politik yang berlaku pada masa itulah. Jadi sebab tu politik di Sabah dengan Sabah Sarawak dan Semenanjung ni ada perbezaan lah. Dan sebab tu kita kena, kalau kita nak masuk ke Sabah Sarawak, kita kena pakai pasport lah. Jadi ada klausul-klausul tertentu yang membezakan kita. Yang menyebabkan kita ni rasa macam beling sikit lah bila kita masuk tempat mereka. Tapi mereka mudah masuk tempat kita lah. Apa yang berlaku di Sarawak, orang Semenanjung tak tahu apa. Politik di Sarawak berbeza dengan politik di Malaysia, di Semenanjung. Dan kami tak tahu apa pun apa yang berlaku di Sabah dan Sarawak lah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.